Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Farah Najwa binti Wan Muhammad Saupi, nombor metrik 054666. Bersama lagi 3 orang rakan saya akan membentangkan mengenai jenayah berkaitan zina hingga mukadimah zina. Baiklah, apa itu zina? Zina merupakan perbuatan buruk yang paling banyak memberi kesan kepada para pelakunya kerana ia merupakan dosa besar dan merupakan seburuk-buruk kejahatan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Definisi zina pula adalah, zina adalah apabila dua orang bukan suami isteri melakukan hubungan seks yang itu berjima yang dihalalkan khusus untuk pasangan suami isteri sahaja. Baiklah, seterusnya adalah kategori zina. Kategori zina ini terbahagi pada 3, iaitu muhsan, bukan muhsan dan wati syubhah. Baiklah, muhsan. Muhsan adalah orang yang memenuhi sifat-sifat seperti mukallaf, iaitu balik dan berakal, merdeka dan pernah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah. Dan yang kedua adalah bukan muhsan, iaitu orang yang tidak memenuhi ciri-ciri muhsan, iaitu seperti tidak mukallaf dan tidak pernah melakukan persetubuhan melalui pernikahan yang sah. Dan yang ketiga adalah wati syubhah. Wati syubhah adalah apabila seseorang yang melakukan zina kerana kekeliruan iaitu syubhah yang dimaafkan oleh syarat. Contohnya seperti seseorang menyetubuhi perempuan yang disangkakan isterinya tetapi kemudian mendapati bahawa perempuan tersebut bukan isterinya, atau dia menyangka bahawa perempuan tersebut belum bersuami sedangkan perempuan tersebut masih dalam ikatan suaminya, atau perempuan tersebut merupakan saudara perempuan susuan dengannya. Seterusnya adalah kaedah pensabitan jenayah zina. Okey, baiklah, yang pertama adalah pengakuan, iaitu iqrar. Iqrar adalah seseorang itu membuat pengakuan di mahkamah di hadapan hakim bahawa dirinya telah melakukan jenayah zina. Seperti contoh, saya mengakui bahawa saya telah melakukan jenayah zina. Mestilah menggunakan bahasa yang jelas tanpa menyebabkan sebarang keraguan. Sekiranya pengakuan tersebut telah jelas dan difahami, cukup sekali sahaja pengakuan dibuat. Sekiranya penzina menarik balik pengakuannya, hukuman akan digugurkan dan pengakuannya akan terbatal. Pengakuan penjenayah merupakan bukti yang paling kuat untuk disabitkan jenayah. Baiklah, seterusnya adalah penyaksian, iaitu syahadah ataupun bayinah. Baiklah, penyaksian adalah keterangan yang diberikan oleh 4 orang saksi lelaki yang layak, iaitu mukallaf, adil dan menyaksikan penzinaan tersebut. Keterangan oleh saksi-saksi mestilah dinyatakan dengan jelas. Kesemua saksi mestilah mampu untuk menjelaskan dengan betul dan tepat pelakuan jenayah yang disaksikannya. Tempat jenayah juga perlu dinyatakan dengan tepat. Kenyataan mereka hendaklah seragam dan tidak ada percanggahan. Sekiranya pendakwa atau penuduh tidak dapat membuktikan dakwaan zina dengan 4 orang saksi, maka dia boleh dituduh melakukan jenayah qazaf. Kaedah pensabitan jenayah zina yang terakhir adalah keterangan berdasarkan keadaan, iaitu qarinah. Qarinah adalah sesuatu tanda atau perkara yang diyakini ada kaitan langsung dengan sesuatu tindakan jenayah atau sesuatu yang dapat diambil kesimpulan daripadanya oleh hakim tentang berlakunya jenayah tersebut. Qarinah juga merupakan salah satu saluran untuk mendapatkan kenyataan terhadap kesalahan jenayah ketika ketiadaan fakta atau bukti yang lain. Contoh qarinah adalah apabila seseorang perempuan yang hamil dalam ketiadaan suami atau tuan dan tempoh kehamilan seseorang perempuan dibandingkan dengan tempoh perkahwinan mereka. Dan ujian DNA juga boleh dijadikan qarinah bagi mensabitkan kesalahan persetubuhan haram. Sekian, terima kasih daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sabrina binti Jumaid, bernombor metrik 054736. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami mengenai hukuman zina menurut Islam. Hukuman zina ini telah ditetapkan oleh syariat Islam yang akan dikenakan kepada para penzina yang telah melakukan jenayah zina ini. Namun, bukan semua jenis zina akan dikenakan hukuman. Hukuman zina hanya akan dikenakan jika penzinaan yang berlaku atas dasar suka sama suka atau sukarela. Di sini terdapat 3 jenis zina yang akan difokuskan apabila hukuman hendak dijalankan. 3 jenis zina tersebut adalah seperti berikut. Jenis zina yang pertama ialah zina wat'in syubhah. Bagi jenis zina wat'in syubhah, pelaku tidak berniat sama sekali ingin melakukan zina.
syubhah bermaksud tindakan persetubuhan yang berlaku di luar pernikahan atau dalam pernikahan yang tidak sah berlaku disebabkan kekeliruan ataupun syubhah yang dimaafkan oleh syarak. Oleh itu, bagi jenis zina wat'i syubhah ini, pelaku tidak akan dikenakan hukuman zina. Malah, mungkin pelaku tidak akan dikira berdosa sama sekali kerana perkara tersebut bukan disengajakan. Tidak kira sama ada pelaku jenayah zina ini muhsan ataupun bukan muhsan. Jenis zina yang kedua ialah zina muhsan ataupun pelaku zina yang telah kahwin. Bagi penzina yang menepati ciri-ciri muhsan, Islam telah menetapkan hukuman rejaman dengan batu yang sederhana besar sehingga mati. Terdapat sepotong ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hukuman penzina muhsan ini. Kemudian, ayat Al-Quran tersebut telah dimansuhkan. Ayat tersebut adalah seperti berikut yang bermaksud, lelaki tua dan perempuan tua sekiranya mereka berdua berzina, hendaklah kamu merejam mereka berdua sebagai hukuman berat daripada Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Semasa proses rejaman berlaku, aurat pesalah lelaki dan perempuan perlu ditutup dengan sempurna. Mereka hendaklah diikat ataupun dibelenggu. Jika penzina muhsan yang akan dihukum rejam merupakan seorang perempuan, Islam amat menggalakkan kepada para penghukum untuk menggali lubang jika disabit dengan bukti. Jika disabit melalui pengakuan, lubang tersebut tidak perlulah digali. Seluruh tubuh penzina muhsan boleh dilemparkan batu dan dijadikan sasaran. Walau bagaimanapun, sebaiknya para perejam tidak membaling batu ke arah muka penzina kerana terdapat beberapa hadis yang menegah perbuatan tersebut. Bagi alatan yang digunakan untuk merejam, para penghukum boleh melemparkan tanah keras ataupun batu yang bersaiz sederhana besar. Semasa proses rejaman berlaku, pemerintah, saksi-saksi kes dan sekumpulan orang Islam digalakkan untuk turut serta menonton dan melakukan rejaman jika kesalahan tersebut disabitkan dengan bukti. Namun, jika kesalahan itu disabitkan dengan pengakuan, orang ramai tidak digalakkan untuk turut serta. Hukuman bagi penzina muhsan yang sakit atau sedang mengandung, proses rejaman akan ditangguhkan. Baiklah, nama saya Fatimah Az-Zahrah binti Zulkifli, nombor matrik 054586. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada jenis zina yang ketiga, iaitu zina bukan muhsan. Jadi, penzina bukan muhsan ini adalah penzina yang belum berkahwin ataupun belum pernah melakukan persetubuhan di dalam perkahwinan. Jadi, jika penzina bukan muhsan ini ditangkap melakukan penzinaan, dia akan dikenakan hukuman sebat sebanyak 100 kali dan juga dibuang negeri selama setahun. Sebatan ini boleh dikenakan di serata tubuh penzina kecuali bahagian muka, kepala, dada dan juga kemaluan. Rotan yang digunakan untuk menyebat penzina ini perlulah bersaiz tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, iaitu perkiraan lebih kurang 1 meter panjang dan juga 1 sentimeter garis pusat. Pegawai yang membuat sebatan perlulah menyebat penzina dengan kekuatan yang sederhana, iaitu tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu perlahan. Ketika dikenakan sebatan, penzina yang dihukum perlu memakai pakaian yang nipis dan juga menutup aurat. Antara tujuan penzina dikehendaki memakai pakaian nipis adalah untuk memberikan sedikit rasa kesakitan yang akan melahirkan rasa penyesalan di atas perbuatan yang telah dilakukan. Bagi penzina bukan muhsan yang sedang sakit pula, proses sebatan ini boleh ditangguhkan sehingga dia betul-betul sembuh selepas mendapat pengesahan daripada pegawai kesihatan yang bertugas. Bagi penzina yang melalui proses hukuman, jika semasa sebatan dilakukan, penzina kelihatan sudah tidak mampu untuk menerima sebatan, maka proses sebatan ini juga dapat ditangguhkan. Jika kesalahan zina ini disabitkan melalui pengakuan, penzina berhak untuk menarik balik pengakuan yang dibuat sepanjang proses sebatan berlaku. Seterusnya, kita beralih pula kepada hukuman zina menurut undang-undang. Jadi, apabila seseorang itu disabitkan dengan zina,
ia akan dikenakan hukuman berdasarkan Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Negeri-Negeri. Bagi tugasan ini, kami telah merujuk Akta 559 Negeri Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Merujuk kepada akta ini, di dalam Seksyen 23/1 telah termaktub bahawa mana-mana orang lelaki yang melakukan persetubuhan dengan orang perempuan yang bukan isterinya yang sah adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan. Atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Okay. Di dalam Seksyen 23/2 pula terkandung hukuman yang sama tetapi bagi pesalah perempuan pula. Jadi, dapat kita fahami di sini, sesiapa yang ditangkap dan disabitkan dengan jenayah persetubuhan luar nikah ini di Malaysia akan dihukum berdasarkan Akta Kesalahan Jenayah Syariah Negeri masing-masing. Pesalah yang ditangkap akan dikenakan denda tidak melebihi RM5,000, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau dikenakan sebatan tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Jadi sekian sahaja daripada saya. Kita akan meneruskan pembentangan kita yang akan disampaikan oleh rakan seperjuangan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzati binti Ramli, nombor matrik 054847. Seterusnya kita beralih kepada subtopik Mukadimah Zina. Berdasarkan Enactment Jenayah Syariah 1988, 9/1988, di dalam bahagian 1 permulaan, Seksyen 2 Tafsiran. Mukadimah zina bermaksud apa-apa perbuatan dan perkataan yang dilakukan di antara lelaki dan perempuan yang boleh mendorong kepada berzinaan. Contoh perbuatan mukadimah zina, di sini kita statekan hanya 6 sahaja perbuatan mukadimah zina, iaitu yang pertama ialah khalwat, sumbang mahram, perbuatan tidak sopan, liwat atau musahaqah atau lebih dikenal dengan gay ataupun lesbian, pelacuran dan muncikan. Seterusnya kita beralih kepada hukuman zina menurut akta, iaitu Akta 559, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Mukadimah zina ini terletak di bawah Seksyen 24 yang menyatakan bahawa persediaan melakukan persetubuhan luar nikah. Seksyen ini menerangkan bahawa mana-mana orang yang melakukan apa-apa perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah adalah merupakan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan kesalahan boleh didenda sebanyak RM3,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Antara contoh kes perbuatan mukadimah zina adalah kes yang berlaku di antara KPS lawan AMZ yang telah dibicarakan pada 8 Disember 2016 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam. AMZ telah dituduh di bawah Seksyen 26 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 pada 31 Januari 2009 pada jam 6.15 petang. Beliau dituduh atas sebab didapati melakukan perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah dengan seorang perempuan yang bernama NE. Dalam kes ini, tertuduh lelaki mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan kes ini semula. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM4,500 atau 2 bulan penjara jika beliau gagal membayar denda. Pihak tertuduh lelaki juga telah mengemukakan 3 saksi bagi menyokong kes mereka, iaitu Encik ATN, Encik ASN dan Encik FAT. Manakala bagi tertuduh perempuan yang bernama NE mengaku bersalah, maka mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara selama 15 hari. Pada akhir slide ini, terdapat 3 elemen yang diambil kira dalam kes mukadimah zina ini. Yang pertama adalah elemen tuduhan yang dipenuhi. Yang kedua adalah melakukan perbuatan sebagai persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah. Dan yang ketiga adalah tertuduh bersama seorang perempuan yang bernama NE, sedangkan perempuan itu bukanlah seorang isteri beliau yang sah.
Maka selepas perbicaraan semula, mahkamah telah membuat keputusan bahawa AZ dijatuhkan bersalah dan beliau didenda sebanyak RM5,000 atau 4 bulan jika gagal membayar denda. Yang kedua, dihukum sebat sebanyak 6 kali sebatan, dan yang ketiga, ditahan di penjara sehingga hukuman sebat dilaksanakan.